Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya John bersama saya. Jadi hari ini kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik, yaitu dalam api perang dengan menghuni dunia. Jadi fokus utama kami adalah untuk menganalisis macam manakah konflik berdarah ini yang berlaku di tangan Yunani telah menjadi pemangkin untuk kebangkitan pertahanan Yunani. Dan kita akan melihat bagaimana kemerosotan awal ketika perang telah berwarisi dan diubah untuk Zending the Great menjadi satu disiplin penjajahan global. Kami akan merumuskan bagaimana Yunani beralih dari sebuah wilayah kecil kepada bangsa ilmu yang membentuk asas sains dunia. Episod ini akan membuktikan bahawa di sebalik ada tidak wujudnya penyebaran ikhlas yang luar biasa. Perang Peloponnesus bukan berlaku tanpa sebab. Ia berpunca daripada ketakutan Sparta terhadap kebangkitan kuasa Athens. Athens semakin kaya melalui perdagangan di Laut Mediterranean dan Laut Hitam. Kamu memimpin Liga Delian dan menguasai laut itu. Itu akan menyebabkan ketidakseimbangan kuasa. Perdagangan memang kekuatan kami. Demokrasi Athens membolehkan rakyat terlibat dalam urusan politik dan ekonomi. Berbeza dengan Sparta, kami berasaskan disiplin dan ketenteraan. Perbezaan sistem polis inilah yang mencetuskan persaingan. Benar, undang-undang mengawal perdagangan dan hubungan negara-negara berkuasa. Tapi dalam perang, kuasa sering mengatasi keadilan. Seperti yang aku tulis dalam Melian Dialog yang kuat menentukan nasib dalam. Akhirnya, Sparta telah menang di Egos-Potami, tetapi kemenangan itu melemahkan seluruh Yunani. Dalam perang membawa kemusnahan, ia melahirkan pemikiran sejarah yang lebih kritikal. Aku menulis bukan untuk melihat, tetapi untuk menganalisis sebab sebenar peperangan, ketakutan, kuasa dan kepentingan politik. Jadi perang telah memberi pengajaran. Dia mengajar manusia memahami realiti politik secara lebih pasti. Selepas kekalahan peperangan berlaku bersama saya menjadi penting ini sebagai dan Adakah ini dilakukan semata-mata untuk kuasa sahaja? bukan untuk menuju satu gabungan atau campuran antara bangsa, budaya dan berbagai unsur dalam satu tempat yang konstitusi dengan upaya ini. Perang mencetuskan perubahan. Kuasa menentukan arah sejarah. Dan berjarakan menyebar ilmu ke seluruh dunia. Sejarah membuktikan bahawa dari konflik lahir perubahan dan dari perubahan lahir tamadun baharu. Sekian, terima kasih. Salam Malaysia Madani semua. Saya John bersama saya adalah salah seorang pensyarah Jabatan Sejarah Institut Pendidikan Bukan Peserta Abdul Halim iaitu Dr. Amin. Jadi apa khabar? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih doktor kerana sudi kita membuat. Jadi saya ingin tanya doktor beberapa soalan kita. Jadi soalan pertama adalah sejauh manakah doktor melihat indikasi perang Peloponnesian sebagai punca utama kematian era keemasan demokrasi ini? Era demokrasi keemasan ini ketika era yang kita katakan satu era yang mana banyak berpusat kepada Athens, dan dari satu sudut perang Peloponnesia ada melibatkan beberapa kawasan yang ataupun wilayah dalam struktur pemerintahannya yang melibat polis-polis tertentu terjejas. Jadi dari segi institusinya, sistemnya mula terbuka apabila berlakunya yang kita panggil sebagai kekeliruan dalam kalangan masyarakat akibat daripada golakan antara kelompok-kelompok tertentu dalam Sparta dan Athens. Dan juga pada masa sama kita boleh katakan apabila melibatkan satu wilayah berbeza itu mungkin kita panggil sebagai kelompok Macedonia. Jadi demokrasi yang kita faham lebih awal sama ada daripada era Plato misalnya dan juga mungkin era Aristotle, dia ada beberapa perubahan yang menyebabkan sistem itu mula diubah akibat daripada konflik yang berlaku dalam perang Peloponnesia dan menyebabkan sejarah Yunani mula berkembang dari sudut yang agak berbeza. Terutama kalau kita nak lihat dari sudut demokrasi lebih khusus yang mana sistem itu menyebabkan yang kita panggil, kita faham sebagai Hellenism,
mula dilihat sebagai satu pengaruh yang lebih besar yang pada masa sama menyebabkan ia bukan hanya kepada konsep tertentu dalam polis dan sebagainya, kata sepatutnya berbeza, tapi dia dah membawa kepada era lain, iaitu penyatuan Yunani. Baik, sekadar itu. Okey, terima kasih atas jawapan doktor yang cukup bernas. Jadi soalan kedua saya adalah, adakah konsep Hellenization ini bertindak sebagai internet urban yang membolehkan sains, falsafah dan agama tersebar merentas benua buat kali kita? Yang ini saya setuju, ya. Kalau dikatakan, sebab dalam konteks ilmu, ada beberapa ilmu ataupun cabang falsafah ataupun dari sudut ilmu yang lain, sosial lain seperti politik, sejarah dan sebagainya, banyak bermula ketika era ini, ya, era Athens, Sparta ataupun itu dikatakan era Yunani, ya. Dan kalau kita lihat pasca pengaruh Hellenisme ini berkembang kepada dinasti lain, termasuk dinasti Mesir ataupun kepada era Parsi, ya, pengaruh dari segi struktur pemerintahan, dari segi ilmu berkembang, dan lebih ketara pengaruh Hellenisme ini dari Yunani juga mengalir kepada struktur ilmu lain, termasuk ilmu falsafah yang kemudian dikaji oleh tokoh-tokoh Muslim ataupun tokoh-tokoh pemilik Islam itu kemudian, seperti Al-Farabi misalnya, ya. Jadi dalam hal ini itu boleh katakan Hellenisme itu dia bukan hanya sekadar berkembang dalam konteks pemikiran politik, tetapi juga dalam konteks keintelektualan, budaya, dan mungkin juga dalam konteks yang lebih kita fikirkan sebagai dari sudut sosial, akibat daripada sinkretisme antara masyarakat setempat dengan perkembangan kuasa Yunani juga kemudian berkembang. Kita ingat fasa perubahan ataupun upaya Yunani itu cukup luas, ya, daripada wilayah yang kita faham dalam era Greece ataupun kita kenal sebagai Greece, dia juga berkembang sampai ke Turki, berkembang ke sampai ke Iran, berkembang ke sampai kita boleh panggil sebagai Afrika Amerika atau ke Timur Tengah. Jadi walaupun cukup berkembang, jadi dia membawa bila berlakunya peperangan misalnya dan penjajahan dari perspektif dia juga membawa ilmu, dia juga membawa dari sudut idealisme, dari sudut struktur pemerintahan dan juga cara berfikir masyarakat Yunani atau Hellenisme kita panggil itu, kemudian dia mengalir kepada kelompok-kelompok dinasti lain yang terkemudian. Jadi saya setuju perkembangan itu wujud berlaku. Dan pada masa sama mungkin kita anggap misalnya kalau kita tengok dari sudut berbeza dari tamadun Islam, tradisi seperti yang saya sebut daripada Al-Farabi misalnya, daripada Al-Kindi, Ibn Sina, pengaliran ilmu itu membawa kepada pengaruh yang lebih berkembang dalam konteks tamadun Islam, dan memantapkan interaksi antara ilmu yang dibawa oleh Yunani yang kita panggil sebagai Hellenisme itu dengan gabungan Islam, jadi menjadikan satu budaya itu ataupun pengaruh Hellenisme itu dilihat sebagai salah satu ilmu penting dalam seni masyarakat dunia sekarang. Itu saja. Okey, terima kasih atas perkongsian doktor, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada doktor kerana sudah kita membuat, dan semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Itu saja daripada kita. Sekian, terima kasih. Lepas itu, saya akan berterus kepada implikasi negatif yang dibawa oleh aktiviti peperangan dan aktiviti penjelahan yang berlaku di tamadun Yunani. Implikasi perang yang paling pertama ialah menyebabkan kejatuhan demokrasi Athens. Selepas perang Peloponnesus, sistem pemerintahan diganti oleh sistem pemerintahan oligarki atau 30 Thraces. Sistem demokrasi tamadun Yunani telah dilemahkan dan dimusnah sepenuhnya. Menurut Lowery S. Cunningham 2015, Athens gagal mengawalkan sistem politik terhidup dan menyebabkan kehidupan dan kebudayaan masyarakat tempatan terjejas. Perdagangan juga merosot, hasil pertanian juga berkurang akibat oleh peperangan yang selama 30 tahun. Kerajaan tamadun Rum dan empayar Parsi juga mengambil kuasa ke atas tanah jajahannya di tamadun Yunani. Situ, penjelasan juga membawa kesan negatif terhadap politik tempatan. Hanya dikatakan demikian kerana kerajaan kecil tempat akan dimusnahkan walaupun bagaimana. Menurut Pelagia 2025, beliau menyatakan bahawa Alexander the Great masih dianggap sebagai pemerintahan tertinggi dan tetap dihormati selepas kematian beliau dengan pembinaan kereta kuda untuk mengenangkan jasa beliau. Beliau menewaskan Raja Ponus untuk tamadun Indus dengan pertempuran sungai Hydraspes, melantik iaitu Rabbino Macedonia untuk menguasai wilayah tersebut. Namun begitu, di sebalik kegemilangan ini yang menjelaskan geraman yang ada, ya telah hilangnya otonomi politik dan wujudnya ketegangan antara pemerintah dengan penduduk tempatan. Secara keseluruhan, merosotan yang diakibatkan oleh perang yang berlaku di tamadun Yunani telah membawa kesan yang sangat serius terhadap politik dan pembangunan Yunani. Namun, di sebalik peperangan berdarah yang telah menjadi peluang tokoh untuk melakukan aktiviti pencegahan